politik dan daya dan inspirasi dalam page ini. Tapi hari ini bersama dengan kami adalah seorang tokoh yang tokoh yang hebat lah dalam industri seni. Anak seni kita, saya dulu membesar dengan cerita dia. Zaman remaja saya dihiasi dengan cerita-cerita dia. Sama-sama nakal, cerita dia pun buat saya nakal kejap, cerita dia buat saya baik kejap, cerita dia jadikan saya pendekar kejap, cerita dia jadikan kita semua terbuai-buai mimpi dalam angan-angan. Di antara orang-orang nak seni. Kalau nak tahu juga, saya pun anak seni juga. Tapi seni dalam segi architecture. Okey, bersama kita hari ini tetamu yang saya hormati, yang saya kasihi adalah saudara Datuk Farid Kamil. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Datuk, macam mana Datuk sekarang tu? Saya alhamdulillah bila berada di tahun 2020 ni, seperti yang kita tahu, merupakan tahun yang menjadi tahun yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Sama juga macam saya menikmati tahun 2020 ni dengan satu perasaan baru dan semangat yang baru untuk meneruskan hidup dengan cemerlang. Maaf untuk saya terpaksa tersenyum gitu sebab dia ibarat macam kenyataan lah. Nak tengok orang kata tengok selebriti di depan mata tu. Kita orang biasa jarang tu tengok selebriti di depan mata. Biasa saya pernah sama Datuk masa tu Datuk masa dia dekat UiTM. Betul belajar kat UiTM insya-Allah. Saya tak belajar sana tapi waktu tu saya kebetulan kat sana, Datuk tengah shooting something kat sana. Waktu tu Datuk muda, saya kata satu hari saya nak jadi media. Tapi kita bukan anak seni dalam bidang tu. Saya anak seni dalam bidang architecture. Mak saya tulis skrip. Tapi kecil-kecilan dia buat novel. So selalu kita tengok di antara reference dia adalah cerita-cerita Farid Kamil. Apa yang dikatakan pada saya, cerita Farid Kamil di luar kotak, di luar norma kotak biasa orang buat. So how did you do? Where you get the inspiration? Where you get the idea to be, orang kata dalam industri ni, orang kata you kalau filem tu je mesti ada kelainan. Orang tahu ni filem Farid Kamil. Ni adalah satu naskah Farid Kamil. So how did you do? Macam mana you ketengahkan diri you sendiri? Okey, soalan yang sangat baik dan sangat panjang untuk saya jawab. Tetapi alhamdulillah genap 2020 ni cukup 20 tahun saya berada dalam industri. Dan saya juga telah mewarnai lebih 100 filem di Malaysia ni. Dan apa yang membuatkan saya terus berada relevan sampai ke sekarang ni adalah disebabkan saya create my own jati diri, di mana saya secara peribadinya apabila saya memasuki UiTM, saya dapat ilmu daripada pensyarah-pensyarah di UiTM tu membuatkan saya terfikir satu hari nanti di 2020 di manakah saya berada ketika itu. Saya dah fikir benda tu dan saya dah laksanakan lebih 20 tahun crafting my own identity, so called
Farid Kamil punya orang kata apa version or style of acting. Dan dalam pada masa tu sebenarnya di dalam dunia lakonan ni dia ada dua je kategori. Dia panggil style of acting dengan orang kata character acting. So saya pilih karakter yang versatile untuk merelevankan setiap watak yang saya lakukan. Dia ibarat macam Tasri Bilawi lah. Dia macam mana apa cerita dia pun, dia tetap nampak image filem ni. Apa karakter dia bawa pun, jahat ke, baik ke, dia mesti orang kata karakter dia mesti karakter yang sama. Okey, soalan yang kedua, menjelang tahun 2020, banyak orang duri dan cabaran dan halangan yang ditemui. What's new to Farid Kamil 2.0? Kita boleh anggap this Farid Kamil 2.0. Sebab sekarang ni tengok you punya karakter lain, you dah macam lebih matang, lebih jitu, macam satu bila hari tu kita tengok balik Farid Kamil, kita nak ingat Farid Kamil ni macam Farid Kamil ni macam bukan dalam kita dah. So cara you talk, how you talk, penampilan ni all totally change. What's new to Farid Kamil 2.0? Apa yang saya boleh rasa pada diri saya memang sangat drastik perubahan diri saya ketika beberapa tahun sebelum ingin melangkah ke 2020. Saya sendiri secara peribadinya mengalami beberapa episod-episod dalam hidup saya yang tak pernah saya gambarkan di dalam hidup saya bakal berlaku. Untuk itu yang kita nak sentuh waktu, tapi saya rasa saya takut sensitif. Tak apa. Sebab saya bagi nama dia apa ni, Farid 2.0. Apa yang you boleh kongsikan untuk rakyat kaya? Saya sebenarnya saya lebih mendalami atau menelaah Al-Quran dengan lebih dekat. Jadi dengan pemahaman yang secara total itu membuatkan saya berubah secara lahiriah, pemikiran saya, perlakuan saya dan apa yang saya hadapi, predik di masa akan datang tu, Bagi fokus kat dia menjadi lebih mudah kepada saya untuk menjalani hidup saya. Maksudnya di sini saya dah sampai peringkat saya memahami Al-Quran ni sangat dalam. Sebab saya memahami maksud, memahami pembacaan dia, dan itu membuatkan saya rasa diri saya sangat bersedia untuk menghadapi apa saja cabaran 2020. Betul lah tu. Kita macam saya sendiri belum menempuhi macam apa yang dapat tempuhi. Mungkin saya pun boleh cakap saya mungkin jauh daripada Al-Quran, jauh daripada ajaran. Nampak hebat duduk dia, tapi sebenarnya pun rasa macam tak seberapa lagi. Alhamdulillah tu dapat dapat kesempatan dan peluang. Itu Kesempatan. bukan halangan, tapi satu kesempatan. Kesempatan. Yang Allah berikan. Betul. Semasa kita berada biasanya di luar sana, kita sibuk dengan kerja, sibuk dengan perkara. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, saya sendirilah, saya tak rasakan apa yang Datuk lalui itu adalah satu benda yang membencikan saya betul. So, ramai lagi macam-macam benar. Tapi kita dah nampak satu Farid Kamil yang lebih hebat, lebih baik, lebih orang kata lebih matang. Sambil-sambil tu kepada penonton-penonton di luar sana, silalah tanya-tanyakan soalan. Okay. Kita ada beberapa soalan nanti kita ajukan kepada Datuk Farid Kamil. Tapi sebelum tu, Tok, apa projek terbaru, Tok? Besok akan berlangsungnya perlumbaan Malaysia International Sifu International Enduro 2020, yang mana buat julung kalinya Enduro Championship ni berlangsung di UK Perdana Kuala Lumpur, dan dia membabitkan pelumba-pelumba hampir lebih 5 buah negara, dan pelumba tempatan juga turut berada dalam perlumbaan tu, dan itu adalah latest. Dan filem Rempit 2 akan Itu yang kita tunggu, Tok. Tok, filem Rempit tu zaman saya remaja. Zaman saya remaja. Masa tu saya berempit tu. Oh. Masa tu saya berempit, tapi saya tak boleh lah buat macam benda rempit tu. Dia ada kisah adegan sedih, adegan ni. Biasanya rempit ni semua ganas ya. Ya. Tapi zaman tu
masa saya melihat benda tu, tidakkah Datuk rasa adegan dan cerita itu mendorong kepada orang ramai kanak-kanak di luar sana untuk jadi merempit? Sebab you punya apa tu, orang kata you punya teladan tu dah hujung. Asal dia tu kita nampak friendship, merempit dan everything dengan Kak Farid semua. So tidakkah nampak macam ia membawa kepada era rempit kepada anak-anak ni tu? Sebenarnya filem Rempit 2005 dulu merupakan hanya penulisan skrip saja daripada saya dan diarahkan oleh orang lain. Oh, itu yang kita tak, gitu yang saya cakap. Okey. Betul. Tetapi bila alhamdulillah setelah 13 tahun filem itu diterbitkan 2019 kami daripada FKX Production berjaya untuk menerbitkan filem Rempit 2 ni, dan alhamdulillah apa yang saya cuba kongsikan di sini adalah dia mendapat 100% orang kata lulus tayangan tanpa potongan. Tulus tayangan tanpa potongan, macam cinta-cinta je tu, tak ada action ke tu? Tak ada ganas-ganas ke tu? Macam dulu siap kasi rogol-rogol kau main. Ini saya boleh beritahu dia punya Rempit 2 ni, dia punya racing sequence dia lagi impeccable daripada yang previous, dan dia punya action kita memaparkan satu aksi-aksi yang baru di luar dugaan aksi-aksi dia. Sebab pada saya filem Rempit 2 ni is a gift. Tu relevan lagi ke Rempit? Kalau kita tengok sekarang ni kurang dah Rempit. Relevan lagi ke Rempit tu? Minta kita ke dalam sikit cerita ni, sebab cerita ni orang kata satu nostalgia bagi kita. Relevan lagi ke perkataan Rempit? Perkataan Rempit tu membawa maksud Ram 8. Ram 8 ni is bila kita pegang throttle atau kita pegang kita sentuh pedal minyak, kita tekan minyak, itu adalah perlakuan yang membawa maksud rempit. Dan rempit itu saya terjemahkan di dalam bentuk naskah skrip, yang mana sekarang ni 2020 kita nak angkat satu elemen inspirasi, di mana di dalam filem tu memang kita inspired anak muda yang mana berlumba di jalan raya haram apa semua tu untuk kembali ke jalan benar, untuk expresskan mereka orang kata keinginan mereka tu di dalam lita yang sebenar. Itu adalah orang kata apa, misi dan visi misi penulis dan dan pengarah filem ini. Betul. Gitu. Nak tanya sikit lah. Datin macam mana, sihat? Alhamdulillah makin cantik. Itulah dah nampak agak makin cantik. Macam mana hubungan dengan keluarga sekarang tu? Adakah makin sibuk, makin busy, makin orang cakap tapi nampak je sekarang ni Datuk lebih banyak meluangkan masa dengan family daripada sebelum ni. Kenapa tu? Pada saya sekarang adalah orang kata masa untuk kita bekerja, untuk orang kata cari pendapatan yang berlebihan dengan melakukan kerja-kerja yang bersesuaian untuk pendapatan masing-masing. Dan pada saya kesibukan antara saya dan Diana, dua-dua sama-sama artis, dan kami sama-sama orang kata mencari makan dalam industri, dan setiap hari kita akan tapi orang Datuk kata dengan Datin dah masyuk. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Okay, kita ada soalan daripada penonton hari ni. Biasalah penonton ni nakal-nakal. Betulkah Datuk dah tinggalkan benda lama? Abang faham sajalah. Benda lama. Soalan dia, betul ke Datuk dah tinggalkan benda-benda lama? Betul-betul orang kata jalani hidup dengan orang kata dengan lebih baik sekarang ni? Dia tanya. Alhamdulillah saya menjalani kehidupan dengan baik sekarang ni. Bagi mereka dulu sana yang masih apa yang orang kata kedaifan, kekilafan saya apa dulu, kesalahan-kesalahan yang saya buat tu, saya tak mau ulangi lagi dah. Biasa Datuk, itu kita panggil budak nakal. Kita pun nakal juga. Yang duk tanya ni pun kita jangan cakap banyak. Mungkin dia pun sama tapi belum kena. Betul tak? Tapi alhamdulillah tu kan. Alhamdulillah. Sekarang tu kita dalam page Inspirasiku Mahathir. Betul. Okey. Apakah sumber inspirasi daripada Tun Dr. Mahathir? Seperti mana kita tahu, masa di saat di masa Tun keluar daripada BN. Okey, Tun dikecam, dimaki, dihina, dikutuk, orang kata dicampak ibarat kain buruk.
You di antara artis yang pertama berani tampil menunjukkan sokongan terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Waktu tu kita tahu banyak artis-artis lain yang nak cek makan tu, nak cek makan. Tapi Datuk berani untuk tak ada job lah lepas tu. Betul tak tu zaman tu? So apa sebenarnya sumber inspirasi kepada you? Mulanya dengan saya menolak pelawaan 5 juta ringgit tu untuk menyembahi pihak sana. Ada tawaran tu Ada kita tak tawaran. tahu cerita. Hari ni kita tahu cerita yang sebenarnya Datuk Farid Kamil di offer apa itu Datuk? 5 juta ringgit untuk mempromosikan belah sana. Tok, detailkan Tok. Saya dapat tawaran tu ketika di Mandarin Oriental. Di Mandarin Oriental saya dapat tawaran tu untuk menyebelahi pihak belah sana, tetapi saya tolak kerana pada saya 5 juta tu sangat banyak dan saya tak ada buat kerja apa untuk menikmati orang kata keuntungan sedemikian rupa. Jadi saya menolak dan after that saya dapati media di Malaysia termasuk Surat Khabar, Utusan Malaysia, TV3, apa saja sumber media menghentam Tun Dr. Mahathir kerana langkah dia keluar daripada Barisan Nasional UMNO. Dan apabila saya perhatikan senario politik pada ketika itu, saya sebagai pemerhati yang layak untuk mengundi pada ketika itu, saya rasa itu satu perlakuan yang sangat tidak berpatutan diperlakukan sedemikian sebab dia negarawan. Dia seorang bekas Perdana Menteri dan negarawan Malaysia. Dan saya rasa sedih pada ketika itu dan berbalik saya teringat yang bahawa pengomadan yang Tun Dr. Mahathir telah buat pada Malaysia dan apa yang dia telah korbankan masa family and all that to develop our country yang consider as third world country sampai almost jadi maju. Saya tak percaya situasi itu. Jadi pada ketika itu saya tengah menjalani sebuah penggambaran drama berepisod. Jadi saya dapati pada waktu itu hanya apa yang saya boleh buat, saya pergi ke orang-orang production, saya encourage, come on lah, kita tahu ni kita kena mengundi Undi tak lama lagi sebab walaupun kita tak tahu dia punya tarikh undi bila, tapi saya keep encourage orang untuk pergi mengundi. Sebab saya rasa ini adalah last chance kita perlu buat. Jadi saya pun kebetulan terima satu hadiah baju, sebuah t-shirt, sehelai t-shirt berprintkan gambar Tun Dr. Mahathir. So Kelab Inspirasi Mahathir lah. Saya rasa sampai daripada situ. Kelab Inspirasi Mahathir sampai. Nak kira Datuk lagi lama join Kelab Inspirasi Mahathir daripada saya. Oh ya. Okey. Saya dapat tu, terus saya terfikir pernah di sebuah negara di Eropah, Perancis, pernah ada satu revolusi pemberontakan politik ketika itu di mana mereka betul-betul berada di dalam kegusaran politik yang sangat kucak-kacir pada ketika itu. Dan saya tengok banyak selain pada masyarakat Malaysia, banyak juga orang-orang seperti orang-orang seni mereka, orang kata karyawan filem mereka mengeluarkan karya-karya bercorak poetry ataupun filem pendek yang mana akan mempengaruhi orang pada ketika itu. Dia is like a public service announcement. So saya pun mengambil inisiatif tu, saya pun tak cakap banyak, panggil seorang kawan tolong rekod. Saya pakai baju t-shirt tu dan saya berada di dalam sampan di sungai dan saya terus bermonolog perihal negara kita kepada ketika itu. Dan filem monolog saya tu diupload dan akhirnya Tun Dr. Mahathir Facebook telah accept gambar tu dan repost dan dia cakap kata baju tu cantik. So dan itu adalah permulaannya. Dan seterusnya saya dapat peluang berjumpa Yang Amat Berhormat Tun
di pejabat dia. Tok, ni pertama dan julung-julung kalinya Datuk buat satu kenyataan yang belah sana pernah offer Datuk. Dan Datuk betul-betul kata Datuk tak kisah dikecam ke Tok sekarang situasi sekarang ni. Sekarang ni kita cuma ada satu Perdana Menteri dan dia lah Menteri Kabinet dan dia lah Menteri Menteri Interim pula tu. So Datuk tak takut ke dikecam Tok dengan pihak sana sekarang ni? Dengan cerita-cerita macam ni, mungkin lepas ni orang pun cakap, lepas ni keluar pula headline orang cakap rupanya 2 tahun sudah Farid Kamil di offer. So ini pertama kali Datuk cerita situasi ni kan. So tidak takut ke dikecam sekarang ni? Sebenarnya kalau nak ikut saya dikecam ni ketika video pertama kali diupload video yang berada di dalam boat tu diupload, saya rasa start daripada tu saya dah dikecam. Dah sampai 2 tahun lebih saya dikecam kerana mempertahankan pendirian saya menyukai Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir sebagai seorang pemimpin ulung. Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa bukan yang lain waktu tu? Kenapa dia? Apakah impact dia dalam diri Datuk Farid Kamil ni? Apa impact dia? Kenapa you berani tampil sedangkan orang lain semua berdiam? Radio tak berani bersuara, TV tak berani suara. Kenapa you berani? Sebelum kita berehat, okay, kita soalan yang terakhir. Kenapa you berani? Sebab pertama, okey.
Hai, selamat kembali ke Anda Tanya Kami Jawab. Bersama kita hari ini, saya ulang kembali, adalah tetamu khas kita, satu idola saya, iaitu Datuk Farid Kamil. Okey, Tok, kita sambung kepada soalan tadi. Sebelum tetamu jemputan kita, VIP kita, orang yang saya pun gugup nak bercakap, Tok, kenapa Tun? Pada waktu itu saya cuma merasakan bahawa kenapa media, kenapa orang ramai tidak menghargai apa yang telah dia lakukan sebagai seorang negarawan kita, sebagai seorang bekas pada Perdana Menteri kita. Dan apa yang isu-isu yang dibangkitkan pada saya tidak harus diperlakukan sedemikian rupa kepada Tun Dr. Mahathir. Dan saya terus mengambil inisiatif. Saya rasa saya sebagai rakyat Malaysia, saya harus memilih siapa yang saya harus pilih. Dan untuk saya buat pilihan, kenapa saya pilih Tun, Siapa Tun pada diri you? saya bukan buat pilihan saya saja, tetapi saya membaca gerak-geri dia daripada first pemberbitan di dalam politik dan sampai dia berjaya sebagai PM keempat, dan benda itu secara tak langsung memberi sumber inspirasi kepada saya, dan perkara-perkara itu tidak saya rasai daripada yang the previous one, sebelum-sebelum itu. Dan saya anggap benda itu satu benda yang sangat penting kerana seorang Perdana Menteri ni, seorang negarawan ni, kita tengok dia, kita tengok cara dia cakap, kita tengok cara dia menilai, cara dia memberi jawapan balas. Sebab kata apa, kita membesar dalam era dia lah. Dia jadi Perdana Menteri pertama, saya dilahirkan pada tahun tersebut. Dan dia step down as Prime Minister 2003, terkejut. So bila dia datang, saya tengok 93 tahun bersusah payah untuk berkempen untuk berjaya mengambil kembali Malaysia. Orang itu kata demi anak bangsa is amazing. Kalau kita umur tu dah tak larat dah, kita duduk kat rumah Nenek saya pun tak ada 94. Dia masih lagi menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin. Jadi benda-benda tu adalah benda-benda yang kita mencari kan, apa kehebatan dia ni. Dan saya tahu Al-Quran menjadi pegangan dia. Sentiasa Al-Quran menjadi pegangan dia. Sebab itu kita tengok perbezaan dia dengan orang-orang lain sangat ketara. Itulah menyebabkan saya pada ketika itu seorang diri memilih Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri saya. Okey Tok, sebelum kita wrap up, kita bagi pada tetamu khas kita yang dah menjeling saya pada jauh ni. Takut saya tengok, tak pernah saya gugup Tok. Biasa cakap tak pernah gugup. Okey Tok, sebelum tu kita nak tunjuk Tok, Datuk bawa something untuk promosi sesuatu pada hari ni. Apa dia Tok? Ini adalah Sifu Enduro yang bakal berlangsung pada esok 29 dan 1 Februari di UK Perdana, Area 51. Dan ini kita ada pelumba daripada Australia, World Champion, iaitu Tim Coleman akan turut berlumba bersama kita, dan saya juga akan turut berlumba. Oh, bagus Tok, tak takut ke nanti jatuh-jatuh tak dapat penggambaran lagi? Ini adalah wawasan 2020 saya. Okey, kita rehat sebentar. Kita bagi ruang kepada tetamu kita bersiap sedia, dan bagi peluang kepada Datuk Farid Kamil. Saya dah lagi dah lepas ni, bukan saya lagi dah. Bagi peluang kepada Datuk Farid Kamil untuk bergandingan dengan top world class
Hai, Assalamualaikum semua. Kembali bersama saya dengan Fazli Muhammad. Hari ini kita ada dua tetamu yang cukup istimewa. Anda sudah tahu tadi, seorangnya adalah Datuk Farid Kamil. Dan yang kedua, yang mendapat ratusan ribu view setiap kali Inspirasiku Mahathir membuat siaran langsung, sudah tentunya Tuan Haji Hanif Katri. Terima kasih. Selamat datang ke Kelab Inspirasiku Mahathir kali ini. Terima kasih kembali kerana menjemput saya ke sini. Dan itu bersama dengan seorang artis yang tersohor. Terima kasih. Okey, sebelum saya nak pergi, soalan cukup banyak. Haji pun boleh tengok. Kalau tuan-tuan nak tengok soalan-soalan yang saya dah tulis ni, begitu banyak untuk Haji ni. Nak kena rungkai dan kupaskan. Sebelum itu, saya nak pergi ke Datuk Farid Kamil. Lebih mesra saya panggil Bro Farid. Harapan Datuk apabila Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, saya lebih suka pakai perkataan Perdana Menteri ke-8, insya-Allah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi bernilai 20 bilion ringgit yang ramai penganalisis mengatakan ia merangkumi semua lapisan masyarakat, contoh daripada atas sampailah ke pembawa penarik beca sekalipun. Daripada dunia hiburan sendiri, sebagai penerbit filem, apa yang Datuk mengharapkan? Alhamdulillah, saya rasa itu satu inisiatif yang sangat baik daripada Perdana Menteri, yang mana secara tak langsung 20 bilion ringgit itu satu jumlah yang banyak. Dari segi saya tengok dari segi sudut entertainment ataupun dari sudut pembikinan filem, banyak benda-benda yang kita boleh lakukan dari segi pembikinan filem ataupun entertainment business. Dan dari segi kita tengok dari segi keperluan Visit 2020 Malaysia, kita kena ambil inisiatif tu untuk mengembangkan lagi, memanggil orang ramai untuk datang ke Malaysia untuk sama-sama saksikan Malaysia Vision 2020. Okey, saya nak selit sikit. Ada suara-suara daripada penggiat seni sendiri. Kononnya kerajaan tidak membela nasib penggiat-penggiat seni. Apa yang dimaksudkan kerajaan tidak membela? Saya rasa mungkin mereka yang rasa tidak terbela tu mungkin mereka yang telah bergantung harap pada kerajaan yang terdahulu. Kerana pada saya itu adalah satu isu yang sensitif sebenarnya, tapi kita lihat dari sudut positif, siapa-siapa pun tidak boleh membela nasib dia sendiri kalau dia tak membela nasib dia sendiri, sebab dalam Al-Quran pun ada menyebut. Dan benda-benda itu yang selalu ada dalam especially mentality Melayu. Bila sekali terjatuh, mereka akan rasa diri mereka sentiasa di bawah. Mereka tidak ada inisiatif untuk membangun sendiri, dan itu adalah jati diri yang patut ada pada orang Melayu. Okey Datuk, ini soalan terakhir daripada kami di Kelab Inspirasiku Mahathir dengan keadaan politik semasa. Okey Datuk. Satu pihak mengatakan beliau layak menjadi Perdana Menteri, satu pihak lagi pun mencuba nasib nak menjadi Perdana Menteri. Sebagai pendukung, penyokong, ini saya kena puji kepada followers Kelab Inspirasi Mahathir pun tahu Datuk antara orang yang terawal, selebriti yang berani memakai baju Tun ketika Tun mengkritik Datuk Seri Najib ketika itu, dan harapan Datuk sebagai penyokong Tun, adakah Tun layak menjadi Perdana Menteri ke-8 bagi itu? Pada saya, kelayakan berada di tangan dia. Dan saya rasa apabila Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir membuat keputusan sedemikian rupa, saya rasa itu adalah bertepatan dengan janji yang dia buat. 2 tahun lepas, iaitu dia akan melepaskan jawatan dia pada tepat 2 tahun, and then
rakyat seharusnya decide siapa yang mempunyai sokongan padu untuk meneruskan menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Bagi Tok sendiri, Tok nak siapa? Saya sudah tentu Tun Dr. Mahathir. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Farid Kamil kerana sudi meluangkan masa walaupun kami tahu penuh dengan jadual syuting. Tok sanggup menolak syuting-syuting tersebut untuk hadir ke sini bersama kami. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Sama-sama. Good luck dan kami akan sentiasa menyokong filem-filem terbaru yang akan keluar Datuk nanti. Terima kasih. Dan kita akan membaca komen-komen yang daripada followers tu sendiri. Dan sebelum itu saya ingin meminta, okey, kerana tetamu kita pun baru saja hadir hari ini, bagilah dia minum dulu apa Tuan Haji nak minum, nak bagi basahkan tekak. Kita sambung selepas ini. Okey, seperti mana yang kita janjikan, Tuan Haji Hanif Katri bersama dengan kita dan banyak persoalan yang rakyat Malaysia nak bertanya, nak kefahaman, nak kupasan daripada Tuan Haji sendiri. Sebelum itu, ini daripada soalan yang saya baca memang menarik daripada Encik Nis Irol tentang kenyataan Lokman Nur Adam. Lokman Adam berkata Tun M derhaka kepada ke bawah duli tuanku
kerana telah mengumumkan pakej rancangan ekonomi 20 bilion kerana Tun hanyalah Perdana Menteri interim. Apa pandangan Tuan Haji? Baik, untuk memahamilah kenyataan yang dibuat oleh Lokman Adam ni, sebenarnya saya percaya beliau sendiri kena faham dulu apa tu peranan dan tanggungjawab Perdana Menteri interim dan kenapa adanya keperluan lantikan Perdana Menteri interim. Seperti kita tahu, 24 Februari hari Isnin yang lalu, Tun telah pun memilih untuk meletak jawatan di atas janji yang diberikan kepada pakatan dan kepada rakyat. Dan pada masa itu, ke bawah duli berpendapat bahawa belum tiba masanya untuk beliau dapat membuat keputusan melantik Perdana Menteri yang mutlak di atas kekosongan itu kerana sebab-sebab yang perlu beliau teliti, tetapi negara tidak boleh dibiarkan tanpa teraju untuk tadbir urus kerajaan. Jadi ke bawah duli telah pun menawarkan dan melantik Tun untuk menjadi Perdana Menteri interim. Tujuan dia bukan saja untuk duduk kat kursi. Tujuan dia adalah untuk melaksanakan segala apa yang penting yang masih tertunggak dan telah pun ditetapkan oleh kerajaan dahulu sebelum dilantik Perdana Menteri baru. Dan ini perlu difahami sebab tarikh hari ini untuk pengumuman ataupun pelancaran pakej rangsangan ekonomi yang dibincang tadi dengan Datuk Farid tadi adalah ditetapkan sebelum jatuhnya kerajaan majoriti Pakatan Harapan pada hari Isnin. Bukan ditetapkan oleh Tun sebagai Perdana Menteri interim. Jadi sebagai tanggungjawab Perdana Menteri interim, beliau perlu meneruskan supaya rakyat faham kerajaan ataupun tadbir urus negara sedang berjalan. So beliau teruskan dengan pengumuman tersebut dan mana-mana kerajaan yang akan masuk akan melihat pengumuman yang telah dibuat dan meneruskan atau meminda jika mereka percaya perlu. Tapi kebiasaannya lah, segala cadangan atau saranan ekonomi oleh mana-mana Perdana Menteri, kebiasaannya walau pembangkang sekalipun di Parlimen akan mengundi. Kalau tidak, belanjawan tidak pernah diluluskan tahun ke tahun. Tapi kita tidak pernah ada masalah belanjawan diluluskan. So konsep ataupun kenyataan Lokman Adam ni bukan saja tak tepat, malah tak betul langsung. Untuk mengatakan Tun derhaka, saya rasa itu satu kenyataan yang cukup biadab. Sebab Tun dalam mengambil peranan sebagai Perdana Menteri interim membantu ke bawah duli tuanku untuk menentukan adanya satu kerajaan yang berfungsi untuk sementara waktu. Sama ada beberapa hari ke, seminggu ke, 2 minggu ke. Maka macam manakah rakyat Malaysia kalau mana-mana rakyat Malaysia dalam golongan seperti yang mengatakan beliau kononnya durhaka, itu adalah satu kenyataan yang melampau. Ya, beliau membantu untuk mententeramkan negara. Okey Haji. Kita tinggalkan dulu Lokman Adam. Yang paling penting, maha penting adalah tentang kemelut politik tanah air setelah ke bawah duli tuanku interview satu demi satu ahli parlimen dan hari ini kita cuma mendengar daripada kenyataan Tun Dr. Mahathir yang mengatakan 2 hari bulan Mac akan dibawa ke parlimen untuk diadakan macam satu pemilihan di situ. Komen Haji tentang itu yang pertama. Saya nak selit sekali dengan soalan yang kedua saya. Dan apa itu snap election? Rakyat yang sangat nak tahu snap election tu. Saya jawab yang kedua dulu kot. Sebab snap ni bunyi macam ceklat snap. Itulah dia, cepat maksud dia. Snap maksud dia segera. Snap election maksud dia pilihan raya umum yang ditetapkan secara cepat dan harus diselesaikan secara segera. I'll come back to that in a while sekejap lagi. Baik, balik kepada soalan asal tadi. Iaitu yang disentuh kenyataan ringkas Tun sejurus selepas beliau mengumumkan pakej rangsangan ekonomi yang kita telah dengar petang tadi. Baik, untuk faham benda ni juga Saudara Fadli, kita kena faham sedikit sebanyak rentetan peristiwa sejak pada 24 hari bulan hari Isnin yang lalu.
iaitu selepas Tun meletakkan jawatan, pada masa itu terdapat kejatuhan kerajaan majoriti. Tidak ada kerajaan majoriti yang wujud di negara kita. Kerana apa? Kerana terdapat satu parti coalition di dalam Pakatan Harapan telah keluar, iaitu Parti Bersatu. Dan terdapat juga sebahagian daripada ahli parti satu lagi coalition telah pun keluar daripada parti tersebut, iaitu ahli-ahli daripada parti PKR. Dan dengan keluarnya mereka, maka jumlah majoriti yang ada dengan Pakatan Harapan telah di bawah paras 112 majoriti. So dari segi konsep keperlembagaan, tidak ada parti yang memegang majoriti. So secara automatiknya tidak ada kerajaan majoriti. Jadi pada masa Tun serahkan peletakan jawatan, dan kejatuhan kerajaan majoriti ini bukan diakibatkan oleh Tun. Ini pun kita kena faham. Tun serah jawatan, tapi keluarnya parti adalah pilihan mereka masing-masing pada masa itu. Apabila mereka keluar, apabila Kebawah Duli menerima surat peletakan jawatan, Kebawah Duli berada dalam keadaan di mana tidak ada parti di mana ketuanya boleh ditawarkan sebagai Perdana Menteri pada masa itu. Ya, itulah wujudnya Perdana Menteri interim. Dan pada masa itu, menurut perlembagaannya, pihak satu-satunya yang boleh melantik Perdana Menteri pada bila-bila masa dan dalam hal keadaan yang berlaku pada hari Isnin adalah institusi Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Tidak ada pihak lain. Jadi cara bagaimana dia nak pilih adalah di atas pendapat beliau sendiri yang meyakinkan beliau bahawa orang yang dipilih itu mempunyai sokongan majoriti. Jadi beliau ataupun Kebawah Duli telah menentukan cara pertama, dia nak panggil secara individu yang telah dilakukan pada hari Selasa dan hari Rabu. Dan sampai sekarang, to be fair kepada pihak istana, sememangnya belum keluar lagi kenyataan rasmi apakah keputusan daripada temuduga antara Kebawah Duli Tuanku dengan kesemua 221 ahli parlimen. Tapi petang tadi, pihak istana telah menghubungi dan juga memanggil serta Tun telah hadir di istana. Dan daripada perbincangan di antara seorang yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri interim dia, telah dimaklumkan secara ringkas, belum official, bahawa beliau akan bangkitkan Kebawah Duli dan akan bangkitkan perkara ini bersama dengan saudara-saudara diraja beliau di dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja yang dipanggil secara tergempar untuk bersidang esok. Nah, itu kita tidak boleh mendahului mereka. Jadi, apakah keputusan di tangan Kebawah Duli Tuanku Agong mungkin akan dibincangkan dengan Kebawah Duli-Duli Raja-Raja. Now, saya selit sikit Tuan Haji. Dekat situ je saya minta selit. Boleh. Iaitu tentang kuasa Majlis Raja-Raja pula yang ada kaitan dengan yang di-Pertuan Agong itu. Teruskan Haji. Satu soalan yang cukup penting untuk diselit masa itu. Kerana apa? Di bawah perlembagaan juga ada perkara 38 dalam kurungan 6. 2 yang mengatakan 6B yang mengatakan bahawa antara fungsi Majlis Raja-Raja adalah untuk memberikan untuk memberikan pendapat berkaitan dengan mana-mana lantikan oleh mana-mana pihak yang bertanggungjawab untuk melantik. Jadi berkaitan dengan lantikan Perdana Menteri, pihak yang bertanggungjawab adalah Agong di bawah perkara 43. Jadi Agong menyedari bahawa beliau boleh berbincang dan berunding dengan saudara-saudara dan Majlis Diraja, telah memanggil Majlis Diraja untuk membantu melaksanakan tanggungjawab di bawah perkara 38. Di situlah kuasanya untuk Majlis Raja-Raja berhak untuk memberi pendapat jika Agong mahu. Dan Agong tidak terikat dengan pendapat itu kalau dia tidak mahu. So, kuasa ada, tertakluk kepada Agong. Okey Haji, makin panas. Dan juga yang paling terbaik, komen-komen di sini mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji sendiri atas pencerahan kerana mereka lebih nampak, lebih jelas. Sebelum ni rakyat tak tahu, sekadar membaca. Untuk soalan seterusnya, kita kembali selepas ini.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada followers yang Inspirasi-Ku Mahathir, dan ini juga antara soalan yang dikemukakan oleh anda sendiri kepada kami, iaitu kenapa perlu ke bawah duli tuanku yang telah melakukan temu duga setiap ahli parlimen Ya. perlu memulangkan semula untuk parlimen membuat pilihan. Baik. Sebelum itu, Ya, sebelum Tuan Haji jawab soalan itu, saya nak kaitkan dulu, saya rasa Tuan Haji jawab yang ni dulu. Sebab pandangan pendapat yang diberikan oleh Marhain di luar sana bertanya kenapa perlu diruntuhkan sebuah kerajaan yang telah elok dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir dan kini kemelut ini tak dapat diselesaikan. Apa pandangan Tuan Haji? Kenapa perlu diruntuhkan? Saya rasa Saudara Fadli, kita perlu jawab secara menyeluruh lah sebab dua-dua soalan ni ada kaitannya. Tapi saya terpaksa sentuh yang pertama sebab kita dah mula tadi tentang kuasa-kuasa ke bawah duli agung, ya. Jadi apa sebenarnya maksudnya kuasa adalah beliau menentukan cara dia sendiri. Beliau menentukan formula yang dia nak pakai sendiri untuk meyakinkan siapa yang beliau dilantik. Jadi yang pertama, dia dah interview. Kita tak tahu keputusan interview lagi, ya. Jangan kita mendahului ke bawah duli. Dan ke bawah duli setakat ni cuma memanggil Majlis Raja-Raja. Besar kemungkinan hari esok setelah ada mesyuarat Majlis Raja-Raja, mungkin ada pengumuman rasmi tentang apakah dia hasil interview dan apakah dia perbincangan dengan Majlis Raja-Raja. So sehingga perkara itu belum diumumkan, ini adalah andaian. Dan memang ianya adalah berpandukan daripada kenyataan ringkas Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim daripada maklumat yang diberikan secara tidak rasmi oleh ke bawah duli kepada beliau. So memang pada hakikatnya nampak seolah mungkin, ya, saya tidak ingin mendahului ke bawah duli. Mungkin dalam pandangan ke bawah duli tuanku, keputusan undi itu belum dapat meyakinkan beliau. Seyakin-yakinnya ada seseorang yang mempunyai kepercayaan majoriti. Jadi untuk membantu beliau membuat keputusan lagi, ke bawah duli tuanku mengatakan selepas dia runding dengan Majlis Raja-Raja, dia akan minta Dewan Rakyat untuk mengundi siapa calon yang dicadangkan, maka dia berhak untuk diberi pilihan di Dewan Rakyat untuk membantu ke bawah duli membuat keputusan. Nah, di sini juga dinyatakan oleh Tun daripada pahaman beliau, persidangan Dewan Rakyat akan dipanggil pada hari Isnin yang akan datang, 2 hari bulan Mac. Sebenarnya Dewan Rakyat memang ditetapkan untuk bersidang pada 9 Mac. Ramai juga akan tanya, macam mana boleh panggil awal? Boleh ke? Boleh. Di bawah Perlembagaan Perkara 55 Fasal 1, ke bawah duli tuanku yang pada bila-bila masa boleh memanggil persidangan Dewan Rakyat. So menggunakan kuasa ke bawah duli tuanku di sini, beliau akan, jika itu dilaksanakan, mengarahkan speaker untuk memanggil persidangan bermula. Tapi satu-satunya isu untuk persidangan Dewan Rakyat pada 2 bulan 9 adalah penentuan, jika boleh, siapa Perdana Menteri. Now, saya teruskan dengan jawapan nombor 2. Kejap. Okay. Adakah keputusan yang dibuat di parlimen itu nanti adalah keputusan yang mutlak akan diguna pakai oleh ke bawah duli tuanku, ataupun keputusan itu belum lagi satu jaminan ataupun berbalik kepada tuanku? Jawapan ringkas, tidak semestinya mengikat. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kita belum tahu apakah dia isu yang dirujuk oleh ke bawah duli tuanku kepada Dewan Rakyat. Esok insya-Allah akan diumumkan. Maksud saya macam ni, kalau ke bawah duli mengatakan saya merujukkan kepada Dewan Rakyat membuat pilihan mana-mana calon yang memperolehi sokongan majoriti akan dijadikan Perdana Menteri. Kalau itu adalah rujukan ke bawah duli, maka beliau akan mengikat diri dia kepada keputusan majoriti. Tapi kalau ada beberapa calon dan tidak ada keputusan majoriti, akan berbalik kepada ke bawah duli tuanku. Jadi ini adalah antara cara-cara yang masih terbuka kepada ke bawah duli tuanku. Yang keduanya, ni kena bagi orang faham ni.
Saya minta maaf, panjang sikit kena bagi faham. Hari ini hari haji. Memang rakyat Malaysia nak faham. Baik. Yang keduanya, ke bawah duli tuanku pun boleh juga sarankan. Sekiranya tidak ada keputusan majoriti, yakni kalau ada lebih pada 2 calon, maka dia boleh sarankan, ni bukan cadangan saya kepada tuanku, ini antara cadangan yang tuanku sendiri mungkin mempunyai. Kalau tidak ada sokongan majoriti kepada mana-mana calon, maka Perdana Menteri interim sekarang ni akan dilantik jadi Perdana Menteri mutlak. Itu pun adalah budi bicara dan merupakan suatu hak prerogatif mutlak ke bawah duli tuanku. Adakah itu boleh dicabar kalau pihak-pihak yang tentu yang tidak berpuas hati mencabar keputusan itu? Mana-mana keputusan ke bawah duli tuanku yang dilaksanakan di bawah budi bicara mutlak beliau pada hakikatnya adalah dalam bahasa perundangannya tidak boleh dihakimi, non-justiciable. Maksudnya pada hakikatnya jika dibawa ke mahkamah pun mahkamah tak boleh pandang dalam bahasa biasa. Mahkamah kata minta maaf, ini bukan bidang kuasa mahkamah. Macam Dewan Rakyat bila dia bersidang, apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat kalau dibawa ke mahkamah, mahkamah kata ini bukan bidang kami, itu Dewan Rakyat. So, perkara keputusan pada hakikatnya bukan kesemuanya, ada pengecualian dia. Pada hakikatnya budi bicara mutlak ke bawah duli tidak boleh dihakimi. Jadi kita kena dengar esok dulu. Apakah dia arahan ataupun apakah dia rujukan ke bawah duli tuanku kepada Dewan Rakyat yang merupakan institusi di bawah tadbir urus ke bawah duli tuanku juga. Jadi kena dengar, kena faham rujukan dia, baru kita boleh buat keputusan adakah keputusan itu mengikat atau tidak. Jadi ertinya pembubaran parlimen itu adalah jalan yang terakhir. Semestinya jalan yang paling akhir. Dan saya perlu tekan di sini. Ke bawah duli tuanku semestinya tahu dan faham. Dan beliau mempunyai kebijaksanaan untuk tahu bahawa tatkala sekarang ni, adakah pilihan raya umum suatu cara yang paling sihat untuk merungkai permasalahan tadbir urus ini. Dan saya yakin bahawa perkara ini telah pun diperbincangkan dan telah pun diteliti oleh Kebawah Tuanku untuk mengetahui kalau sekarang ni kita tidak mempunyai parti yang mempunyai milikan majoriti, dan kalau pilihan raya umum yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas dibubarkan, apakah kemungkinan adanya parti yang boleh menang dengan majoriti? Kemungkinan dia tipis. Yang keduanya, adakah rakyat minat ataupun mampu hendak nak melalui pilihan raya umum sekali lagi? Petang tadi pun saya percaya wakil bersih Ambiga dan juga pengerusi SPR saudara Azhar Harun telah menyatakan pada puratanya kos pilihan raya oleh SPR bukan termasuk parti politik dan sebagainya. SPR adalah dalam jumlah lebih kurang 500 juta ringgit, iaitu separuh bilion yang boleh disimpan untuk digunakan membantu kemiskinan B40 untuk urusan-urusan anak murid di sekolah. So, di sini akan diambil kira oleh Kebawah Duli Tuanku. Semestinya lah pilihan raya umum adalah disenarai terakhir. Macam manakah cara lain untuk menentukan pemilihan atau pelantikan Perdana Menteri akan insya-Allah dan semestinya diambil kira oleh Kebawah Duli Tuanku sebagai peringkat-peringkat awalan. 1, interview. 2, Dewan Rakyat. 3, dia mesti ada cara dia sendiri. Apa cara dia? Kita jangan dahului Kebawah Duli sebab itu hak dia di bawah perlembagaan. Dan beliau juga mempunyai penasihat-penasihat di bawah istana untuk membantu beliau. Kali ini saya kena sentuh sebelum soalan lanjut jika ada. Kali ini kita kena bersyukur juga. Walaupun ada kemelut politik tadbir urus negara berkaitan ketiadaan Perdana Menteri mutlak. Tapi kita ada Perdana Menteri interim. Tun, itu pun dah cukup melegakan kita. Tapi pada masa yang sama, rakyat dapat menikmati keindahan untuk melihat bagaimanakah institusi diraja kita berfungsi dengan baik dan teratur. Daripada hari pertama, 24 Februari sampai sekarang dan insya-Allah sampai selesai, Kebawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong menggunakan dan menzahirkan setiap kuasa yang diberikan kepada Kebawah Duli di bawah perlembagaan. Kedaulatan raja diperzahirkan.
Jadi rakyat perlu nampak benda ni, perlu lihat bagaimana institusi diraja melaksanakan fungsi mereka sebagai suatu cabang yang penting di dalam tadbir urus negara. Itu bagi saya adalah hikmah jika ada daripada kemelut yang kita hadapi. Ya? Okey Haji, soalan selepas ini kita nak berehat dulu. Soalannya, kenapa perlu diruntuhkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir? Kita jumpa selepas ini. Dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Terlebih dahulu, izinkan saya memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia kerana keadaan politik negara yang agak kucar-kacir dan mungkin menimbulkan keresahan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Seperti umum ketahui, saya telah menyerah surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, saya telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong kemudiannya, dan setelah berbincang selama lebih 1 jam, Tuanku telah bersetuju menerima surat peletakan jawatan saya dan setelah itu menitah saya supaya menjadi Perdana Menteri interim. Tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak sebab mengapa saya meletak jawatan, tetapi cukuplah saya berkatakan bahawa saya merasa kononnya mendapat sokongan daripada semua pihak sehingga saya tidak dapat memilih pihak mana yang boleh saya pilih. Selain itu, terdapat juga tuduhan bahawa saya tidak berniat untuk melepas jawatan dan gila kuasa. Maka saya letak jawatan kerana saya tidak melihat kuasa dan jawatan itu sebagai be all and end all adalah matlamat saya. Bagi saya, kuasa dan kedudukan itu adalah a means to an end ataupun satu alat untuk mencapai objektif. Dan objektif kita semua tentulah untuk kebaikan negara. Kerana itu saya meletak jawatan kerana bagi saya ternampak bahawa bagi orang politik yang terpenting ialah parti mana yang memerintah, sama ada yang kalah atau yang menang. Sebenarnya saya telah janji akan letak jawatan untuk memberi peluang kepada Dewan Rakyat. Okey, anda telah pun menyaksikan ringkasan ucapan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad sebentar tadi. Jadi sekarang kita berbalik kepada Tuan Haji. Persoalan saya tadi Tuan Haji, bukan saya, soalan anda dan anda semua, iaitu kenapa perlu diruntuhkan sebuah kerajaan yang dipilih rakyat, yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir, yang sekarang mula berlegar di alam maya sekarang, Haji. Tolong bagi penerangan sikit pada rakyat di luar sana. Saya rasa secara awalannya lah, kalau kita mengatakan sembrono berhubung dengan kenapa perlu runtuhnya, perkataan runtuhkan tu mungkin tak apt, tak sesuai jika kita faham rentetan peristiwa. Izinkan saya menguraikannya. Ya. Pertamanya kan, kita kena faham apabila Tun mengambil teraju sebagai Perdana Menteri ke-7, pada masa itu adalah di atas mandat Pakatan Harapan. Dan kalau kita masih ingat lagi, kita patah balik ke tarikh 7 hari bulan Januari 2018, iaitu 4 bulan dan 2 hari sebelum pilihan raya umum 9 Mei 2018. Pada masa itu, mandat yang diberikan adalah jika Pakatan menang, Tun Perdana Menteri. Yang pertama. Yang kedua, pada masa yang sesuai, Tun akan serahkan balik untuk dilantik Perdana Menteri ke-8. Faham? Now, jangan rakyat lupa benda ni.
Dan pada masa Tun menerajui Pakatan Harapan, antara masalah utama yang dihadapi oleh Tun dalam melaksanakan tugas dia dengan lancar adalah desakan-desakan. Ya, permintaan-permintaan, rungutan-rungutan pihak-pihak tertentu bila tu nak bagi, bila tu nak serah. Dan di atas desakan-desakan ni, ia menyebabkan keseluruhan sistem tadbir urus melalui menteri-menteri di dalam jemaah menteri pun diberi terkesan kerana kalau betul Tun akan serah, kenapa dia nak buat kerja sekarang? Mungkin elok dia tunggu pengganti Tun. So perkara ini mencacatkan tadbir urus kerajaan yang sepatutnya jangan dijadikan isu pelepasan kuasa tu pada masa itu. Tapi tidak. Pada hakikatnya itu berlaku oleh pihak-pihak tertentu di dalam sistem Pakatan Harapan sendiri. Jadi bila Tun percaya dah tiba masanya untuk dia serahkan semula kerana perkara ini membelengui dia daripada membolehkan dia melaksanakan tugas dengan sempurna untuk rakyat, maka dia letak jabatan. Dan bila dia letak jabatan, baru pula semua dalam Pakatan Harapan sedar betapa ruginya mereka apabila dia letak jabatan. Tapi Tun tidak fikir untuk diri dia sendiri. Walaupun dia letak jabatan, dia masih terima tawaran sebagai Perdana Menteri interim kerana dia tidak hendak kerajaan tanpa pemimpin. Dan kalau kerajaan tanpa pemimpin, walaupun sehari, mungkin akan memberi tanggapan kepada rakyat ada permasalahan besar. Rakyat setengah tanya soalan, adakah kita dalam darurat? Adakah polis atau tentera nak masuk? Walaupun itu salah, khilaf, tapi persepsi manusia ni, persepsi rakyat, perlu kita tangani dengan baik. Jadi Tun sanggup menggalas tugas sebagai interim untuk mengelakkan persepsi negatif ini. Dan selepas itu, seperti yang kita dengar tadi, semasa ucapan beliau pada hari semalam, jam saya percaya lebih kurang 6 petang, 5 atau 6 petang, bila dia umumkan, kata sekiranya saya diminta untuk teruskan sebagai Perdana Menteri mutlak, maka saya akan mengadakan suatu kerajaan unity. Apa maksud dia ceritakan? Di mana tidak ada kerajaan yang memihak kepada parti, tapi wakil-wakil rakyat yang mana berkelayakan, tak kisah daripada parti mana, akan diambil untuk menjadi ahli jemaah menteri di dalam kementerian masing-masing. Dibantu mungkin oleh pakar-pakar dari luar ataupun pakar-pakar daripada penjawat awam yang akan dilantik sebagai senator untuk membantu kerajaan tadbir urus sehingga PRU15. Dalam keadaan itu, permintaan dan hasrat rakyat untuk adakan satu kerajaan yang lancar dapat diteruskan. Tapi itu adalah offer atau tawaran Tun jika beliau dilantik oleh ke bawah duli tuanku. Dan proses kiraan undi kita tidak tahu sekarang bagaimana. Dan besar kemungkinan seperti yang dinyatakan, dicadangkan akan dihantar kepada Dewan Rakyat selepas rundingan Raja-Raja pada hari Isnin. Sekali lagi, Tun telah menyatakan pada hari ini bahawa pihak Parti Bersatu sedang memikirkan untuk mencadangkan Tan Sri Muhyiddin sebagai calon untuk Perdana Menteri. Adakah itu cadangan yang menghancurkan negara? Tidak. Tidak. Itu adalah satu cadangan yang baik dan boleh menyehatkan sistem demokrasi. Sebab beliau sekarang adalah Perdana Menteri interim. Nama dia sebagai satu calon yang masih ada dengan Agong, ke bawah duli Agong. Tapi untuk menentukan, ada nama yang mungkin sesuai juga diberi cadangan kepada Dewan Rakyat bagi tujuan untuk membawa polisi-polisi yang perlu sampai PRU15 bersatu, akan mungkin cadangkan Tan Sri Muhyiddin. Itu tidak bermakna ianya menghancurkan. Ini adalah pilihan dan perbincangan di antara Tan Sri Muhyiddin dan Tun. Kedua-dua mereka adalah pemimpin utama di dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Bagaimanakah rakyat di luar boleh menerima itu sebagai satu cadangan kehancuran? Ianya sepatutnya diterima sebagai satu cadangan yang magnanimity, berbesar hati untuk bagi peluang wakil-wakil rakyat mengambil pilihan yang terbaik. Now, di situlah kita kena faham. Sebagai rakyat,
kalau kita betul-betul hendakkan Tun memimpin kita sampai selesai, maka kenapakah kita yang memberi masalah kepada dia bila dia menjadi Perdana Menteri 7? Kenapa ada antara rakyat kita yang minta dia serah kepada Anwar Ibrahim? Kenapa ada antara kita yang mengatakan masih banyak lagi benda yang tak dibuat dalam manifesto, sedangkan baru setahun, 10 bulan setakat sekarang, 9 bulan. Memang ada yang belum dibuat, belum dicapai, tapi banyak juga yang telah dicapai. Ya, kenapa ada juga antara parti-parti kita, komponen-komponen parti dalam Pakatan Harapan yang tidak boleh mementingkan keharmonian rakyat, tapi mementingkan prinsip ataupun polisi-polisi sendiri yang menunjukkan kepada rakyat majoriti seolah-olah parti-parti tertentu mempunyai keistimewaan untuk rakyat minoriti. Jadi perkara-perkara ini menjadi beban kepada PM7 pada masa itu. Jadi cadangan diberikan oleh PM bakal insya-Allah 8 ataupun Perdana Menteri interim sekarang ni, Tun Dr. Mahathir ni bukan untuk memecah belahkan rakyat. Adalah untuk memberi peluang demokrasi dapat dinikmati semaksimal mungkin. Dan kalau Tan Sri Muhyiddin diberi satu cadangan, jika dipersetujui oleh Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dan dicadangkan berdewan rakyat, akan merupakan satu pilihan yang mungkin dapat menyatukan pihak-pihak daripada blok pembangkang. Sebab Tun mempunyai prinsip, iaitu beliau tidak akan menerima kemasukan UMNO dan PAS on block, iaitu sekaligus sebagai parti. Dan seperti Tun umumkan tadi, semasa siaran di sebelah petang tadi, beliau berpendapat Tan Sri Muhyiddin boleh facilitate kemasukan UMNO dan PAS dengan lebih mudah. Dan kalau itu dapat difacilitate, mungkin cadangan Tan Sri Muhyiddin akan diterima ramai oleh wakil rakyat daripada blok pembangkang dan akan mungkin berjaya untuk mengalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan di situ rakyat kena fikir yang mana lebih penting. Okey Ji, saya nak selit sikit Ji. Ya. Yang mana lebih penting? Yes. Rakyat, bagi ni pandangan persepsi rakyat. Okey. Tun Dr. Mahathir struggle, termasuk Tuan Haji, termasuk kita yang berjuang bersama Tun dulu menentang pemimpin-pemimpin daripada rejim kleptokrasi. Sekarang apa yang dilihat oleh rakyat, Tan Sri Muhyiddin lebih mudah seperti mana Haji sebut tadi untuk bekerja sama dengan mereka. Jadi di mana perjuangan itu yang didukung oleh Tun menolak rejim kleptokrasi. Kat mana? Di situ persoalannya. Soalan yang baik. Apabila Tun ataupun Tan Sri Muhyiddin bekerjasama dengan mana-mana pihak daripada pihak pembangkang sekarang, semestinya ianya bukan bekerjasama dengan kleptokrat. Saya tidak mengatakan dan saya percaya pun bukannya Tan Sri Muhyiddin bekerjasama dengan pihak-pihak yang dipercayai dan sah kleptokrat. Tapi cara penerimaan pihak pembangkang iaitu UMNO dan PAS mungkin lebih mudah untuk menerima pandangan daripada Tan Sri Muhyiddin. Itu adalah salah faham mereka tentang Tun, tapi memudahkan urusan penyeragaman kerajaan bagi tujuan negara. Jadi, kalaupun Tan Sri Muhyiddin tak bermaksud kleptokrat dibawa masuk di dalam kerajaan, saya percaya itu bukan tujuannya. Ya, jangan salah faham. Tapi itu adalah baru cadangan. Pokoknya yang saya nak jawab tadi soalan adalah jangan diambil mudah mengatakan cadangan untuk pihak PPBM supaya Tan Sri Muhyiddin dinamakan sebagai satu calon adalah kononnya untuk meruntuhkan apa yang dibina. Tidak. Itu adalah satu kenyataan yang sembrono. Kita perlu bagi peluang kepada Tun dan Tan Sri Muhyiddin menjelaskan perkara ini dengan lebih teratur supaya ahli-ahli PPBM, ahli-ahli Pakatan Harapan, pembangkang dan juga rakyat jelata faham. Kita harap whatever the decision, apa sekalipun keputusan, akhirnya seorang Perdana Menteri yang dilantik, jika Perdana Menteri ke-8 adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, syukur Alhamdulillah. Record breaker, memory maker. Tapi kalau bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita nak juga calon itu adalah seorang yang lebih berwibawa daripada mana-mana calon yang sedia ada. Haji,
1 minit saya rasa ini Dan just saya nak calon yang lebih berwibawa daripada mana-mana calon yang sedia ada, saya merujuk kepada calon sekarang yang sedia ada adalah siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita perlu ada seorang calon yang lebih berwibawa daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya harap faham semua di sana. InsyaAllah Tuan Haji Menteri Penerangan ramai yang akan faham. Saya cuma nak pendekkan sikit dan saya rasa jawapan ini pun agak pendek untuk Haji jawab. Apabila Tun melepaskan jawatan, menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri disusuli dengan surat peletakan jawatan sebagai pengurusi bersatu, Tun dikatakan tidak menghantar surat untuk melepaskan jawatan sebagai pengurusi Pakatan Harapan. Di situ saya nak Haji terangkan kepada masyarakat yang di mana hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan apabila semalam mengadakan mesyuarat Majlis Presiden kerana Tun tak hadir, maka sokongan daripada Blok Pakatan Harapan ini beralih kepada dirinya. Jadi persoalan itu tentang surat peletakan jawatan tu perlu ataupun tidak, sama ada Tun masih lagi pengurusi atau tidak. Saya rasa surat peletakan jawatan ataupun apa-apa surat tentang Pakatan Harapan bukan isu yang relevan di sini. Saya rasa apa yang saudara Fadli rujuk sebenarnya adalah berkaitan dengan alasan yang diberikan oleh Pakatan Harapan kerana mereka berubah pengesyoran Tun Mahathir teruskan sebagai Perdana Menteri secara tiba-tiba kepada Datuk Seri Anwar. Itu soalannya. Kenapa tiba-tiba ada alasan digunakan? Di mana Datuk Seri Anwar mengatakan kononnya bahawa walaupun Tun telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada hari Isnin, mereka masih minta dia hadir sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Semata-mata kerana beliau tidak hadir, adakah itu menjadi satu alasan kukuh untuk awak sebagai ahli-ahli Pakatan Harapan jika jujur dan ikhlas? Jika jujur dan ikhlas untuk terus membuang namanya daripada senarai Pakatan Harapan? Itu soalan yang lebih relevan. Jadi kalau itu digunakan, maka jemputan untuk hadir sebagai pengerusi Pakatan Harapan pun bagi saya mungkin suatu jemputan yang tidak ikhlas. So kita boleh berbincang benda ni sampai the cows come back home dalam bahasa Inggerisnya, tapi tidak akan selesai. Pokoknya apakah yang jujur dan apakah yang ikhlas. Yang penting Tun apabila dia lepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri disusuli kemudian dengan jawatan PPBM, dia cuma nak lepaskan sebagai pengerusi PPBM. Kenapakah tanpa apa-apa surat pihak Pakatan Harapan dengan serta-merta mengandaikan, membuat presumpsi, persepsi kononnya di atas sebab itu beliau tidak sepatutnya menjadi calon. What's the hurry? Padahal berapa kalikah pihak pucuk pimpinan Pakatan Harapan tertinggi telah ke pejabat Tun, telah cuba ke pejabat daripada 3 pejabat Tun, telah juga ke rumah Tun dalam tempoh 2 hari tersebut. Berapa kali? Takkan tak boleh nak buat satu panggilan telefon, tanya, Tun, walaupun Tun tak hadir, bolehkah kami teruskan dengan cadangan Tun sebagai Perdana Menteri ke-8? Itu satu soalan yang rakyat patut tanya. Ya, sebab persepsi ini tak semestinya menerima alasan-alasan yang direka untuk memuaskan keputusan-keputusan yang telah dipikirkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak tertentu. Okey Tuan Haji, memang kita tak pernah cukup masa dengan Tuan Haji. Sentiasa kerana kepuasan followers inspirasi Mahathir sentiasa berpuas hati. Ini pun dah banyak daripada saudara Ramli Melaka mengucapkan terima kasih pada Tuan Haji. InsyaAllah Tuan Haji sentiasa menyokong kita. Kita sentiasa menyokong Tuan Haji dan kita akan menjemput Tuan Haji sekali lagi. Dan soalan terakhir penutuplah, wrap up-nya 1 minit. Apa harapan Tuan Haji, nasihat Tuan Haji kepada pendukung-pendukung, pencinta-pencinta yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang sekarang ni dah gelisah, gundah, ganjara. Apa nasihat Tuan Haji? Secara jujur dan ikhlas lah. Kalau kita sayangi dan dukung perjuangan Tun selama ini, maka hormatilah juga segala apa keputusannya. Jika beliau membuat keputusan untuk melepaskan
jawatan dan teraju sebagai Perdana Menteri kita, maka janganlah kita mengadu domba. Kalau kita sayang, kalau kita hormat orang tua kita, terimalah dan sokonglah, raikanlah jika itu yang berlaku. Dan sebelum itu berlaku, maka sama-samalah kita doa, kita berusaha, sebab Tun diberi kekuatan, diberi rangsangan, diberi fikiran untuk cuba meneruskan bagi kebaikan negara. Tapi serahkan keputusan kepada beliau. Ya, kalau kita tak serahkan kepada beliau, kalau kita suruh dia teruskan, bukankah kita sebenarnya fikir diri kita sendiri? Umur 94 tahun, pada masa nak jatuhkan kleptokrat, dia dah datang lepas bersara 15 tahun. Adakah kita masih nak membebankan dia dengan tekanan supaya dia continue? Jika saya tak kata ya, jika dia memilih untuk bersara. Itu sahaja. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Haji Hanif Katri, Peguam Kanan, dan sebelum itu kepada Datuk Farid Kamil yang menjadikan kami sebagai platform nombor 1 dalam berbicara secara terus untuk kupasan, ringkasan yang menarik tentang dari sudut perundangannya, dari sudut selebritinya, kerana Inspirasi-Ku Mahathir tetap akan membawa segala kebenaran. Seperti mana yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, teruskan berkata benar walaupun pahit. Itu adalah pegangan kami. Terima kasih. Jangan lupa teruskan menyokong kami, Kelab Inspirasi-Ku Mahathir, tak kiralah di apa jua platform, di Facebook, Instagram dan juga di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.